Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Para tetamu Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan pada malam ini kita sedapat mungkin meraih insya-Allah rahmah, barakah dan redha Allah, hasil daripada taufik dan hidayah Allah biiznillah. Dengan izin Allah kita bertasdiklah dalam sekalian hati yang hadir pada malam ini, dulu, kini dan selamanya rasa syukur, berterima kasih banyak-banyak kepada Khaliq Al-Khaliq yang menciptakan saya dan kita semua yang saya raikan pada malam ini, para ilmuwan, para muallim, muallimah, para imam, para muazin, seluruh jawatan kuasa yang diberi mandat di pusat dakwah Muhammadiyah ini, Masya Allah, muslimin muslimah yang kelihatan dapat ketampakan kesungguhan untuk hadir dalam mana-mana majlis ilmu. InsyaAllah seadanya pada malam ini untuk kita menyambung dalam bicara ilmu yang berkaitan dengan rasa takut kepada Allah 2.0. Kita terus masuk kepada muka surat yang ke 1137. Siapa yang ada kitab syarah Ihya Ulumuddin ini, sila rujuk muka surat 1137 bab 28 hingga 35. Pada muka surat demikian dibentangkan kepada saya dan kita semua bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam satu ayat, firman Allah taala, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sebenarnya yang menaruh bimbang dan rasa takut, yakni melanggar perintah Allah, adalah daripada kalangan hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu, iaitu orang yang ada rasa takut kepada Allah. Surah Al-Fatir ayat ke-28. Satu sandaran bagi musannif kitab ini menyatakan di antara kelompok insan yang ada rasa takut kepada Allah, yakni takwa dalam hatinya, mereka itu di kalangan hamba-hamba Allah yang beriman, yang berilmu. Apabila beramal dengan ilmu, beramal dengan iman, maka akan timbullah perasaan hati-hati takut untuk melakukan sesuatu yang menyalahi syariat Allah. Apabila makrifah sebagaimana di atas itu sudah sempurna, timbullah kehebatan rasa takut serta kesungguhan hati. Seterusnya kesan daripada hati yang berkobar-kobar, maka jelas kelihatan pada anggota zahirnya, iaitu dalam keadaan
sifat-sifat langkah dan perbuatannya, ucapan dan percakapannya dan sebagainya. Beginilah jikalau ketakwaan itu sudah kelihatan. Masya Allah, sesuatu itu dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila makrifah, yakni pengetahuan, saya dan kita semua alim tentang siapakah Allah, siapakah diri kita semua. Bila mana kita mengenali Allah, maka dengan kekerdilan sifat kita sebagai insan yang Allah ciptakan, tentulah kita akan mula kenal diri kita ni. Orang Kelantan sebut setara mana. Kalau mu kenal Tuhan, insya-Allah mu akan kenal dirimu. Awaludin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah. Itu salah satu cabang juzuk tarikah yang boleh saya dan kita semua usaha lalui. Apabila adanya rasa takut serta kesungguhan hati, kekuatan fizikal belum cukup untuk hadir dalam salatul jamaah, kekuatan fizikal belum cukup untuk hadir dalam halaqah ilmu, namun kekuatan fizikal diguna pakai dengan apa? Dengan adanya asas foundation, iaitu kekuatan hati. Kekuatan hati perlu disuluh dengan suluhan ilmu wahyi. Barulah insya-Allah ia akan terdidik dan terarah. Dan seterusnya kesan daripada hati yang tertanam sifat rasa takut atau berhati-hati dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan ketampakkan pada hukum zahir. Mulalah maknanya fi'li perbuatan di antara orang yang bertakwa itu, dia akan cermat, dia akan hemah. Mudah nak faham beginilah. Seseorang nak memandu kenderaan, tentu dia kena alim. Dia kena alim tentang pengetahuan disiplin untuk memandu tu. Kalau kita faham secara umum, sebelum nak dapat lesen besar lah, kena masuk dulu kelas apa ni, kelas bertulis. Bertulis, kemudian mudah-mudahan harap lulus, baru diberi lesen N. Kemudian naik setingkat lagi lesen B. Kemudian tempoh 2 tahun barulah maknanya tak perlu dah tampal B. Jadi itu tingkatan. Apabila sampai takwa ini sampai satu tahap, sampai satu tahap, maknanya timbul secara hakikatnya di hati. Kerana takwa ni, at-taqwa hahuna, takwa ni sifatnya batin, di dalam dada kita. Rasulullah sendiri tunjuk isyarat dari tunjuk ni di arah dalam batin ini, dalam kalbu kita ini tersirat. Dia tersirat daripada tersurat. Pada tubuh badan nampaklah kekeringan dan tangisan, serta pada anggotanya dengan tercegah daripada melakukan maksiat. Sebagai gantinya jelas kelihatan ketaatan, kerana berasa lalai dengan apa yang sudah dilakukan dan berhasrat hendak mencari bekalan untuk hari yang akan datang nanti. Ini bahasa kitab. Masya Allah. Bila ada kitab, kita tengok, kita mentelaah berdasarkan isi kitab, kita akan nampak. Dengar pun setengah orang dia boleh tangkap dah, setengah orang lah.
setengah orang dia kena nampak secara tulisan. Memang tingkatan pengajian ini kita ada masa kena asasnya pena. Dalam keadaan tertentu, apabila macam tadilah, bila dah mahir bawa, jadi dia dengar pun alhamdulillah dia boleh faham. Jadi saya sangka baik pada orang di depan saya ni, muslimin muslimah di hadapan saya, hatta yang menyaksikan pada malam ini live maupun rakaman selepas ini, Allah sajalah yang tahunya hamba ni setara mana, demo setara mana. Tak ada siapa pun tahu kita ni lagu mana sebenarnya. Ibn Rajab rahimahullah menyatakan hakikat diri kamu sendiri tu waktu kamu duduk seorang-seorang. Waktu kamu duduk seorang-seorang tu hakikat diri kamu. Duduk ketika dalam rihlah, perjalanan musafir, ataupun duduk setempat di rumah. Cerita makcik-makcik, cerita pakcik-pakcik dulu dah. Nak buat maksiat ni agak sukar. Melainkan adalah jalan-jalan cerita tertentu, itu cerita orang dahulu. Kerana tidak terdedah dengan fitnah pandangan, kurang terdedah, bukan kurang risiko terdedah. Tapi la ni kontemporari ni, subhanallah, maksiat boleh berlaku kalau ada 3 bilik dalam satu rumah. Kalau tidak dikawal selia dengan ilmu, dengan iman yang benar, ketiga-tiga bilik tu berlaku maksiat. Dengan bapak budak pun dengan mak budak pun waliyazbillah. Tapi alhamdulillah di depan saya ini, masya-Allah, jernih lah masa depan tengok air muka tu, masya-Allah. Bila hadir majlis ilmu ni, kerap hadir, dengar kalimah-kalimah, dengar ayat-ayat Allah, dengar hadis, dengar nasihat-nasihat agama, sebenarnya dia menjernihkan apa? Air muka. Air muka sampai dia akan terkesan pada jernihnya hati. Dalam surah Al-Ghashiyah, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi, wujuhun yawma idzin na'imah li sa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah. Dalam surah Al-Ghashiyah itu surah berkaitan dengan hari pembalasan. Sunnah dibaca ketika bila Rasulullah baca ketika Aidul Fitri, Aidul Adha, dan ketika solat Jumaat, dan ketika tertentu termasuk malam, baca surah Al-Ghashiyah itu. Hal ataka hadisul ghashiyah. Tadi nak sebutnya wujuhun yawma idzin na'imah. Bagaimana Allah bayar tunai ketampakan wajah orang beriman berseri-seri wajahnya. Jadi itu wajah orang beriman yang ada takwa. Bila sesiapa yang bermaksiat, maka dia akan terpacar juga pada muka dia. Terpacar juga pada muka. Orang yang buat sesuatu ni something. Orang yang buat sesuatu dia nampak macam polis lah. Polis trafik, polis yang duduk roadblock lah ni lah. Hari-hari dia tengok orang yang lalu lintas dalam kenderaan ni, dia ada satu skill, polis trafik ataupun polis ni, skuad pihak berkuasa ni, dia pandai sipi mata dia tu, boleh tengok, dia boleh cam, dia boleh agak-agak kebarangkalian ini mungkin mati road tag. Ini mungkin
expired date lesen, dia boleh. Di antara kita pun gelabah kalau buat silap. Gelabah buat silap lah. Jadi begitulah orang yang mengetahui tu. Kita kadang-kadang kita rasa segan nak jumpa orang-orang alim, orang yang soleh ni. Tapi sebenarnya kena padamkan, deletekan, ketepikan perasaan tu. Bila kita berdamping, menghampiri orang-orang yang soleh, orang yang alim, orang yang maknanya Masya Allah, iman mereka kepada Allah, Allah saja yang tahu. Kita beri salam kat dia, dia bagi salam jauh, dia balas salam kita pun dah, alhamdulillah dah sebenarnya. Salam ni sebenarnya afsus salam, berilah salam. Dia punya natijah tu sebenarnya kan doa. Doa dia, salam sejahtera ke atas kamu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita beri salam pada orang alim, dia timbal balik, dia jawab salam. Dia jawab salam tu yang kita sebenarnya kita kena hargai. Jadi begitu juga orang-orang muda, berilah salam kepada orang-orang lama. Orang-orang lama kena ada perasaan apa dipanggil, meraihkan orang-orang muda, hatta anak-anak. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka memberi salam kepada remaja dan anak-anak. Baik. Nak menyatakan apa ini? Kesan daripada takwa akan ketampakkan pada hukum zahir. Pasal sifatnya asalnya batin. Dia yang yang saya sebut contoh sebelum ini, kita tanam benih yang keluarnya pokok daripada benih yang asal. Musim apa dah sekarang? Dah hampir penghujungnya dah. Pantas sekali durian dah. My favorite durian. Jadi tanam benih durian musang king, maka keluarnya musang king dah. Begitu juga benih-benih yang lain. Dia tak keluar, tanam benih durian keluar buah moktel. Tak jadi lagu tu. Dia tidak jadi. Itu dia panggil wak lolok jah. Wak lolok jah. Jadi takwa ni dia bukan boleh buat-buat. Tapi ulama bagi panduan, dia asuh kita. Mula-mula buat-buat dulu, buat-buat rajin. Insya-Allah jadi rajin. Buat-buat apa? Buat-buat berani. Insya-Allah akan berani dah. Buat-buat malu. Buat-buat malu. Jadi namun demikian malu ni kena ada tempat dia. Apatah lagi pada muslimat. Muslimat kena jaga. Lagi satu kedalaman malu tu dia panggil sifat al-haya. Sifat apa? Dia panggil, disebut malu dengan Allah. Ketika lepas solat, ketika di luar solat tu ada hikmah pakai helmet ni. Ada hikmah pakai helmet. Kalau tak pakai helmet, harus berlaku apa-apa, jadi pecah kepala. Tapi ada satu wilayah tu saya tengok, saya pergi, dia tak jadi berkeliling dah. Ada satu wilayah tu saya pergi, saya ingat tak sebut nama lah, bimbang kecil hati demo kan. Pasal yang live ni dia viral. Dia Nusantara di sekitar wilayah Thailand boleh dengar, Cambodia boleh dengar, apa lagi boleh menyaksikan di Indonesia, di Brunei ni. Mudah-mudahan kita nak sebut apa, ada hikmah pakai songkok ataupun kopiah ataupun serban. Tapi kalau pakai serban pun buat maksiat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Perasan tak? Saya nak bagi direct to point, contoh-contoh yang agak jelas. Pakai cantik dah jubah, naik atas kepala pakai serban, alhamdulillah, ini sunnah. Salah satu pemakaian yang kita sifatkan sunnah. Tapi malang sungguh kalau pakai jubah, pakai serban,
pergi solat jemaah, tiba-tiba berasa. Smoking lah orang putih sebut lah. Buat-buat tak faham lah. Bagi muslimin buat-buat tak faham. Smoking. Jadi tak berapa kena tu. Tak berapa kena. Apatah lagi kalau dia imam. Apatah lagi kalau dia ustaz. Hatta dia muazzin. Lagi tak kena. Tak kena. Memang tak kena. Tak kena lah. Dan saya sendiri menyaksikan, maknanya ada muazzin ni, sambil dia nak pergi azan tu, dia menjawab jawatan muazzin yang rasmi, tiba-tiba atas dia press motor tu, dia pegang satu tangan ni, satu tangan pegang handle, satu tangan sambil bekerja nak jaga masa tu, sampai kaki masjid, berhenti, dia padamkan, dia masuk masjid. Subhana rabbiyal azim. Saya secara ilmu lah, dia kurang takwa. Kenapa? Kalau dilakukan sesuatu yang makruh, ni ambil jalan yang paling ringan lah, berterusan, jadi dia boleh terjerumus dalam hukum haram. Dan fatwa kebangsaan telah keluar, dan fatwa negeri-negeri telah keluar, kalau memudaratkan kesihatan, membazir sehingga 5 tahun dikira, tiba-tiba bilangan RM yang dibelanjakan, dihabiskan dengan antara 5 ke 10 tahun, dia boleh buat amal-amal kebajikan yang besar sebenarnya. Seumpama dia boleh menunaikan haji, pergi ke Mekah dan sebagainya. Tapi itulah dia, bila kita sebut isu ni, dia memang menguji bagi muslimin lah. Yang malang ni kalau nisa pun merokok juga, pakai tudung. Ada juga kita lihat pakai tudung ni, dah tutup aurat dia, tapi merokok. Yang muda pun ada, yang berumur pun ada. Lagi malang yang berumur tu merokok, muslimat, nisa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ni tanda apa? Kurang takwa. Takwa ni pada keadaan-keadaan tertentu, pada tempat-tempat tertentu. Maka di sini bila ada rasa takwa, dia akan rasa malu dan tercegah daripada melakukan maksiat. Maka dia akan menjurus kepada sifat amal perbuatan dia akan mujahadah melakukan ketaatan. Tanda seseorang itu bertakwa kelihatan pada hukum zahir, dia akan rajin nak buat amal ketaatan. Seumpama solat jamaah tak cukup dengan solat fardu, dia akan tambah dengan solat sunnah. Tak cukup dengan kefarduan kewajiban puasa dalam Ramadan, dia akan tambah di luar Ramadan. Jangan lupa berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah nanti, hari wukuf di Arafah. Katalah hari ni di istihar, besok kerajaan Saudi kata hari ni, besok berlaku wukuf, maka besoklah kita puasa. Dah saya sebut sebelum ini dan ramai dah para muallim sebut. Jadi bila istihar wukuf maka berpuasa dah, termasuk sebelum Muharram. Dan maknanya tu tanda ada nilai takwa, dia akan terkeluar pada hukum zahir. Dan termasuk juga amal-amal kebajikan yang lain, dia akan mudah sedekah, dia akan mudah wakaf. Katalah dia very limited budget, tapi jiwa dia pemurah, dia akan kalau tidak pun dia akan menolong orang, ataupun dia memudahkan urusan orang. Dia budget lah keuangan dan sebagainya, tapi ringan tulang ni, ringan. Maknanya dia mudah untuk lakukan amal-amal yang sedaya apa yang dia mampu buat. Di samping itu, dalam sifatnya itu, dia telah memadamkan semua syahwah yang tidak patut dan terlarang, menghindari segala keseronokan yang tidak semestinya dan sebagainya. Jadi kemaksiatan yang pernah dicintai itu berubah menjadi perkara-perkara yang sangat dibenci.
sebagaimana keadaannya seseorang yang biasanya menggemari madu kerana rasanya yang manis, tetapi setelah mengetahui bahawasanya di dalam madu itu ada racun, tiba-tiba sahaja tidak disukai sama sekali. Itu yang saya sebut sebelum ni, madu ni bukan semua original, bukan semua asli. Kalau dia mau pergi pasar, dia mau pergi pasar tani ke pasar malam, tiba-tiba madu sebotol jual RM25, RM40 sebotol-botol kicap tu. Jadi kalau RM25, RM40 botol sos tu, sebenarnya tangguh beli. Pasal nak boleh ke madu asli ni payah sekali. Kena wokah naik, wokah. Letih juga nak wokah tu. Atau apatah lagi madu tualah. Apatah lagi madu kelulut. Tanya pun penternak kelulut dah, nak payah juga nak himpun tu. Saya pun terpedaya juga dengan pengusaha kelulut ni segelintir lah, bukan semua dah. Sampai dia sebut boleh supply 1 tan per month. Kita pun semangat lah. Mana ni peluang besar ni. Boleh supply 1 Malaysia pada waktu tu. Rupa-rupanya antara lokaliti madu yang bercampur bau ni, dia panggil madu non original, dia panggil campur. Kalau madu sekilo harga borong RM20, bukan madu. Bukan madu. Jadi nak sebut apa, orang yang peminat madu, kalau dia tahu madu yang tidak asli, dia tak akan beli. Pasal bila madu tu tidak asli, jadi dia boleh kesan side effect. Mungkin ada tambah dengan bahan-bahan tertentu, dia impak pada keafiatan secara senyap. Jadi madu ni sebenarnya, madu yang asli tu penawar diabetes. Madu yang asli tu sebenarnya, kalau sungguh ada diabetes, kalau minum madu yang asli, sebenarnya dia penawar diabetes. Kelulut dan sebagainya tu. Tapi peliknya, bila minum madu makin naik diabetes. Maknanya ada tanda-tanda something wrong dalam madu. Tu maknanya bagi orang yang sifat suka kepada sesuatu, asalnya bertukar kepada tidak suka dan membenci kerana apa? Berlaku yang sebaliknya. Begitulah juga ahli maksiat. Apabila dia bertaubat kepada Allah, Allah akan campakkan kekuatan hati kepada dia sehingga dia membenci perkara-perkara yang pernah dia lakukan, hal-hal yang lalu. Jadi dia tak suka. Termasuk orang merokok. Kalau dia berhenti rokok tegar ni, kebiasaannya kes lah. Dia akan mula sampai satu tahap, bila dia tarik handbrake betul-betul, dia bau pun dia tak seronok dah. Dia tengok orang merokok tu pun dia dah itulah, dia tak seronok dah. Pasal itu experience, pengalaman dia. Begitulah juga amal ketaatan ni hasil daripada rasa takut kepada Allah. Apabila seseorang itu bertaubat kembali kepada fitrah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan meninggalkan. Dia akan meninggalkan dan dia akan mengambil ibrah. Dia akan mengambil pengajaran dan dia tidak suka. Sampai tahap dia tak suka bukan pada diri dia tidak suka mengenai pada orang-orang terdekat dengan dia. Hatta pada ahli keluarga dia, mana pasangan dia ke ataupun anak ke, dan ahli keluarga dia akan tidak suka. Itu mengenai ayat ku ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada bakaran azab api neraka Allah wali'azubillah. Baik. Saya ada beberapa minit, kita semua ada beberapa minit yang terakhir ni nak menyatakan mendekatinya pun tidak diingini. Syahwat itu akhirnya menjadi cair sebab ketakwaan.
anggota pun menjadi sopan dan setia melakukan perintah Allah. Kini yang timbul dalam hati adalah merendah diri, khusyuk, tenang, dan mereka berasa aman dan damai. Sedangkan kesombongan, kedengkian dan dendam itu dapat dibuang terus daripada dirinya. Inilah natijah kepada maqam takwa yang hakiki. Bila capai maqam takwa yang hakiki, dia akan gugur penyakit-penyakit, hatta penyakit batin. Penyakit riya, ujub, sum'ah ni akan beransur-ansur. Dia bukan saja mampu mengelakkan hal-hal yang berkaitan dengan maksiat, tapi dalam masa yang sama gugur, berlaku serentak. Maknanya dia akan beransur-ansur, termasuk dia akan halusi. Dia akan halusi penyakit-penyakit batin. Yang saya maksudkan sebelum dia bertaubat kepada Allah, ataupun sebelum dia mengenali diri dia siapa, Allah tu siapa, mungkin dia buat lebih kurangnya. Tapi apabila telah berilmu, kemudian Allah beri kefahaman agama dengan ilmu tu, dengan iman, dia beramal sampai satu tahap, maknanya Allah akan kuatkan hati dia sehingga dalam masa yang sama hati itu dibersihkan. Maka inilah tingkatan takwa yang timbul dalam hati. Akan timbullah pula maknanya perasaan tawaduk, merendah diri itu, rasa khusyuk, tenang, sakinah, rasa aman dan damai. Jadi cuba cermin diri masing-masing. Cuba cermin masing-masing. Agak-agak kita ni dah apa? Dah tenang ke belum? Agak-agak kita ni dah rasa dalam beberapa keadaan kita rasa khusyuk ke belum? Ataupun agak-agak kita ni rasa dah damai dalam hati kita, ada taman ke belum? Jadi cuba cek balik. Bila kita menelaah kitab ni, elok kita check and balance balik. Kita cermin setara mana kita ni. Demo pun setara mana, ambo kecek ni pun setara mana. Orang boleh kecek belakang. Macam Tok Perai, dia kecek sedap dia. Bobel. Moga bidang dia dah. Tapi yang sebenarnya hakikat dia beramal tu. Hakikat dia beramal tu, sungguh ke dia beramal dengan iman yang benar dan dia beramal yang soleh. Yang waktu yang orang tak tengok, dia beramal dengan amal ketaatan. Itu maqam ikhlas, muhsinun. Maqam makna mukhlisun, maqam yang tinggi itu. Jadi ada tanda-tanda orang bertakwa ni, dia terkesan pada sifat. Akan masuklah sifat mahmudah. Tanpa kecuali pada malam ini, kita muhasabah diri kita. Kita ni bukan maksum. Rasmi malam ni kita ni bukan maksum. Bila kita bukan maksum, maka kena mujahadah, giat beramal. Pastikan hujung-hujung hayat, baki hayat kehidupan ini, maknanya sampai kita boleh merasa nikmat iman tu macam mana. Ada amalan yang mengukuhkan iman. Ini kita nak flashback balik sikit-sikit lah. Telah dilontarkan oleh para asatizah yang lain, para muallim yang lain. Maknanya menguatkan iman ini, the foundationnya ilmu, asas dia ilmu. Kemudian yang menguatkan iman juga, asas dia juga amal. Kena latih tubi. Amalan itu sampai tahap maknanya wasilah dengan istiqamah. Bila wasilah dengan istiqamah kita usaha lakukan amalan-amalan dalam Ramadan, kita bawa di luar Ramadan, itu maknanya ada potensi, ada peluang. Sehingga akan timbullah perasaan sifat rendah diri. Ini contoh yang telah dibentangkan dalam kitab ini, termasuk juga khusyuk. Khusyuk ni termasuk khusyuk dalam solat. Siapa yang belum khusyuk dalam solat, dia kena beli buku rahsia khusyuk dalam solat. Itu contoh.
Siapa yang kurang hati dia rasa tak tenang, ada buku tajuk dia Hati yang Tenang. Hati yang Tenang ada. Kitab buku nipis juzuk dia pada syarah kitab Bimbingan Mukmin ataupun syarah Ihya Ulumuddin ini pun ada. Jadi siapa yang rasa something dalam keluarga dan sebagainya, ada tajuk yang berkaitan dengan hal permasalahan dalam rumah tangga, hubungan suami isteri, hubungan anak-anak, hubungan seisi keluarga lah, ataupun hal kemasyarakatan dan sebagainya. Jadi kita yang kurang tu kita tampung. Kita tampung wasilah dengan ilmu, kemudian kita beramal dengan ilmu yang kita dapati itu. Dan subhana rabbiyal azim, sesungguhnya beruntunglah orang yang sudah mempunyai rasa takut dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kini yang ada dalam hatinya adalah muraqabah, yakni sentiasa menyelidiki kekurangan dirinya dalam perkara amal soleh, muhasabah, membuat perhitungan banyak sedikitnya amalan yang sudah dikerjakan, mujahadah, yakni giat beramal soleh. Itu kita berhenti pada perenggan itu. Saya nak buat khulasah. Kesimpulannya apa? Apabila telah mencapai satu maqam hakikat takwa itu, maka akan adalah dalam hatinya beberapa amal hati, iaitu antaranya muraqabah. Hal ni kena syarah satu keadaan. Kemudian dalam masa sama muhasabah pun boleh syarah satu kuliah. Kemudian disebut mujahadah pun boleh disyarah satu kuliah. Tapi kita ambil qadar yang sederhana saja, pasal kita nak pergi qadar yang lebih jauh lagi. Jadi subhana rabbiyal azim, itulah hakikat tentang rasa takut kepada Allah. Jadi akhir ini saya nak menyatakan rasa takut kepada Allah ini dia boleh diraih di antara kenyataan oleh Dr. Ain Abdullah Al-Qarni, menyatakan iaitu merasakan pengawasan daripada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha esa lagi maha tunggal, sifatnya wahid. Antara yang boleh menyebabkan tingkatan takwa tu naik, iaitu merasakan pengawasan Allah 24 hours. Maknanya kita kena ada suatu kefahaman Allah ni al-basir, Allah ni al-alim, Allah ni al-hasib, Allah ni al-muttaqim. Wasilah dengan nama, sifat, afal Allah ni kita faham secara ilmu dan kita cuba hayati. Kerana bila kita hayati pengawasan Allah ni, Allah dia lebih daripada pengawasan CCTV. CCTV ni pun ada yang nampak, ada yang kurang nampak. Kadang-kadang blackout dan sebagainya dah. Jadi CCTV Allah lagi. Sifat Allah ni al-basir. Apatah lagi Allah al-alim, Allah mengetahui. Belum tentu yang zahir itu lulus, tapi bimbang-bimbang yang batin tu tidak lulus. Lulus zahir, tapi yang batin tu tidak lulus. Pasal apa? Tertewas bab niat. Lintasan ni dia boleh celok, tukarin ataupun syaitaniyah, dia boleh was-waskan. Jadi dengan rahmat Allah tu, surah akhir surah Al-Baqarah 285-286 itu dengan rahmat Allah, anugerah Allah kepada umat mutahirin ini. Dua ayat yang terakhir dalam suratul Baqarah itu, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, itu maknanya Allah pandang dengan pandang rahmah. Allah tak ambil kira lintasan-lintasan yang kita tak nak tapi dia terlintah tu. Allah tak ambil kira, Allah maafkan. Jadi kan ada doa ujung tu,
Ujung tu cuba baca. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Minta Allah ampunilah aku, maafkanlah aku, ampunilah aku dan rahmatilah aku. Kami pun dia jugalah. Tu kami. Jadi subhana rabbiyal azim itu sunnah dibaca sebelum tidur. Bukan sekadar pada waktu pagi dan petang saja. 2 ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah itu sebelum tidur baca. 2 ayat yang terakhir itu sebelum tidur baca. Dengan hadirkan hati, insya-Allah Allah akan lindungi daripada keaiban, kejahatan, kemaksiatan, dan Allah lindungi daripada gangguan-gangguan syaitaniah. Persoalannya timbul, dah baca dah ustaz. Semua baca. Ayatul Kursi baca, Amanah Rasul baca, 3 kul baca, sapu lagi. Peliknya dia boleh bangun jalan malam-malam. Mengigau. Rupanya baca tak faham, tak hadir hati. Baca pada lidah, tak memahami apa yang dibaca. Sedangkan ayat-ayat Allah yang merupakan zikir mengingati Allah yang ulung ini, dia kena sulami dengan kehadiran hati, dengan tawajuh, dengan kekhusyukan ketika membaca. Situlah dia punya kekuatan, potensi hubungan kita dengan Allah. Jadi cukuplah sekadar ini lah. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberi sedikit sebanyak manfaat ilmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Siru ala barakatillah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. InsyaAllah kita akan ketemu sekiranya ada pertemuan di minggu yang akan datang. Siapa yang ada kitab, bawa kitab depan. Siapa yang tak ada kitab, bawa lah nota tulis. Siapa yang rasa profesional, ingat insya-Allah, ingat insya-Allah, ingat sungguhlah. Mudah-mudahan insya-Allah. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Siru ala barakatillah, istaudi'ukumullah.